Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat apa? 28. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, yang kelima daripada 6 rukun iman, beriman kepada hari kemudian. Yang kelimanya daripada rukun iman, beriman kepada hari kemudian. Beriman maknanya kita percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh, dan kepercayaan kita itu tidak berganjak lagi. Sampai bila-bila. Kepada hari kemudian. Arab kata yaumul akhirah, hari kemudian. Akhir kemudian. Yaumul kiamah juga. Hari bangun atau hari berdiri. Takut dia sama tak hari kiamat dengan hari akhirat? Sama lah. Hari akhir ni dia akhir lah. Kita ada alam arwah dulu. Sekarang alam dunia, alam syahadah. Lepas tu alam barzakh. Lepas tu alam akhirah. Alam akhir last sekali. Yaumul kiamah, hari kiamat, hari bangun. Itu bangun mereka daripada kubur masing-masing untuk diperhitungkan amalan masing-masing, baik ataupun buruk. Yaumun nadamah, dia hari nadamah, hari penyesalan. Menyesal lah ke nyesal itu. Begini dia banyak nyesal. Nyesal tak semayang, nyesal tak puasa, nyesal tak pergi Mekah, macam-macam. Nyesal tak sedekah, menyesal tak belajar, menyesal, macam-macam menyesal. Dia ada lebih daripada 100 nama. Orang hebat. Hari gempa dia tak. Hari terbelalak mata. Hari dia. Mata belalak habis. Pasal terkejut. Jadi wajiblah kita percaya hari kemudian adalah masa datangnya kehancuran alam semesta beserta isinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang semua yang bernyawa akan mati. Segala yang ada akan hancur lebur dan tidak bangun lagi kecuali Allah yang Maha Kuasa yang tetap ada. Hari itu disebut hari kiamat, hari bangun. Jadi hari kiamat ni daripada budak-budak je dengar kiamat. Kiamat maknanya hari bangun setelah dihancurkan alam ini. Alam-alam ni selain pada Allah alam. Siapa yang hancurkan? Allah yang hancurkan. Habislah tak kata tergantung mereka tu. Rumah orang kaya, rumah orang miskin, rumah mesti besar, rumah esko, rumah pisbah, tu lebur habis. Gunung-gunung berterbangan jadi macam bulu ayam ditiup angin ribut. Angin ribut macam ambil bulu ayam lepas. Apa sendiri. Tak kata itu orang tiap-tiap kalau ibu. Ibu tahu lah orang kereta tengok. Kena negara-negara luar. Sampai terbang, kereta terbang. Subik rumah pahit, kereta dia tak terbang pun. Kereta orang akan rapih sampai sini. Terbang kuatan angin. Tu ibu baru, ibu elang. Hak kiamat ni hak sungguh. Elang dia tak parau. Elang. Dia sikit je lah. Allah Ta'ala hancurkan langit. 7 lapis itu berkeping-keping. Bila runtuh langit, dia menimpa cakrawala. Ada yang kena planet, ada kena macam-macam. Bumi termasuk. Kena runtuhan langit. Langit Allah utuh. Memang lepeng. Bumi ni lepeng. Langit bukan barang nipis. Bukan kulit bawang.
Tebal daripada highway hak konfon. Flyover nak utuh. Nak, habis bimbang di bawah tak boleh lalu bawah takut utuh. Langit itu. Jadi terbelah. Langit pertama menipu langit tujuh, jatuh atas langit kenang. Langit kenang jatuh atas langit kelima. Akhirnya menimpa sistem suria kita. Planet Pluto, planet apa benda ni. Habis planet bumi, planet Marikh, planet Mustari, planet Hadari. Habis ni lagi. Dah. Hancur lebuh habis. Bulan belajar dengan matahari. Air lebih tinggi daripada gunung. Ombak. Gunung yang paling tinggi 29,000 kaki. Ombak 50,000 kaki. Ada benda Nah. So hari Allah Ta'ala hancurkan. Yang tukang wak kerja, jundullah, tentera-tentera Allah, malaikat. Nak. Malaikat lawan. Tengok tu Allah Ta'ala perintah supaya malaikat hiu dengan angin ribut. Nak. Di Amerika dah dilawang. Waktu biasa dah lawang bagi anak cari pasir bola putih. Dah tembok dah tembok tu. Dah. Maka hari akhirat nama. Hak datang jadi ke bawah, hak bawah jadi ke atas. Barang-barang dalam bumi tu habis. Kerana digoncang terlampau kuat. Alam ini digoncang. Arah bergedor habis. Setelah segalanya hancur, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk bangun terlebih dulu dan melaksanakan perintah Allah meniup sangkakala. Maka bangunlah nyawa yang telah mati untuk dihadapkan ke pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia ini. Bila hancur, maka Allah Ta'ala hidupkan Israfil dulu. Jadi masa hancur lebur segala bumi, segala langit, maka tinggallah malaikat-malaikat Allah. Maka Allah memerintahkan Israfil alaihissalam mengambil nyawa malaikat. Nyawa Jibril, nyawa Israfil. Dah, setelah kiamat. Habis lah kali tinggal nyawa Israfil sendiri. Maka disebut di dalam hadis Allah sendiri yang ambil nyawa malaikat maut. Nampak malakul maut. Dia sendiri Allah Ta'ala matikan dia. Sehingga tidak tinggal satu apa pun. Masa itulah kosong bumi selama 40 hari. Kosong. Bukan bumi saja kosong. Langit kosong. Tak ada benda. Masa itu Allah tanya Ainal Muluk. Di mana raja-raja? Di mana menteri? Mana menteri kanan? Mana menteri esko? Menteri timbalan esko? Mana MP? Mana MP yang kena pecah? Mana? Faham? Mana tak ada sekor ni yang kata ganas sangat hari tu. Nah, yang rombok sudah utuh masjid. Nak mendirikan mana kasino, buat kilang tu. Nah, kalau nak buat maknanya kedai. Apa benda tepat, galak. Nah, atas tanah. Mana-mana boleh buat belaka. Nah, tapi nak besar sikit surah masuk atas rejak sungai. Oh, siap apa Roza? Mana tuan tanya. Mana mereka? Mampu keras lah macam tu. Tuan tanya raja tu. Raja tu sultan. Sultan bukan makna raja sultan al-Ghassan. Orang yang berkuasa di dalam negara. Mana Josbuh? Mana Firaun? Mana Putin? Mana Hayalah? Tanya lagi ke apa pun. Nah. Mulut-mulut ni orang yang Tuhan beri kuasa memerintah. Faham mana? Dia kata hebat sangat. Yang orang takut belaka, yang orang senung belaka. Faham mana? Nak tunjuk kekuasaan. Tuhan tahu dah. Nampak? Istifham taubih dia panggil. Tanya nak pula. Nak khabar hinanya kita. Tak ada benda. Tak ada benda. Bukan Tuhan tak tahu. Tak ada tekoh harian dah. Nak menunjukkan kebesaran kerajaan Allah. Mana kerajaan yang tak kalah kerajaan Allah. Jalan dunia dah amanya. Tidak ada bola amu dah tu. Tak. Mesti ketang kali ya. Cocok ni. Maka Allah Ta'ala hidupkan mula-mula Israfil. Israfil mula-mula sekali makhluk hidup. Nabi tak anggun. Pasal apa? Pasal dia tugas. Bukan kerana dia lebih mulia pada orang lain, tugas. Iaitu Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala. Ditiup sangkakala. Iaitu satu alat bunyian yang apabila ditiup, maka bangunlah nyawa yang telah mati untuk dihadapkan di pengadilan Allah. Allah Rabbi.
Bila tiup, bakit habis segala yang mati. Natang bakit. Syaitan, jin, manusia, habis bangun. Nabi-nabi bangun dulu. Orang yang pertama bangun daripada kubur di padang mahsyar Nabi Muhammad SAW. Ana awwalu man insyaqqal qabr. Akulah orang yang pertama terbuka kubur, Nabi kata. Maka dikatakan Nabi bangun daripada kubur sambil menyapu kepalanya daripada tanah kubur. Nabi bangun. VIP tak anu. Hebat sangat. Kalau siapa kat airport dia lalu orang pasal dia VIP. Dari innocent person. Kita cak yang mu lalu ni. Dia tak ada VIP akhirat. Akhirat VIP para nabi, para rasul. Orang mati syahid, ulama-ulama, wali-wali Allah, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Tu orang-orang istimewa. Dunia dah lama. Hebat mana kat dunia. Kata hebat ni pakak tinggi ni. Cuti banyak ni, Malaysia, Hong Kong. Makan nasi lemak pagi di Jakarta, lepas tu terbang pula makan nasi ayam Hong Kong. Hebat negara. Dalam tangan bola kotor. Bola kotor. Serta je lebar panjang anak kaki. Tinggal banyak mana, tinggal dekat 2 bilion harta. Pas mana? Dalam tangan. Orang dulu panggil jilat syok. Tapi kasar orang punya, tapi itulah hakikat ni. Anak ulak pegang syarikat, pegang saham. Ayah mana? Ayah nengulah kubur. Marrabbuka wa man nabiyyuka. Dah. Nak kata dulu ni. Nak kata, saya Tan Sri. You don't know me. Tu kedak orang cakap putih. Kita tak ngaji jauh, ngaji Kanada itu. Atas dunia boleh Awak dah kenal saya. Dia tengok pelik. Apa tengok? Allah minta maaf dia. Assalamualaikum. Tak apa. Tengok pelik. Dia tak tahu. Kan dia ada pelik. Kalau ada pelik, dah kira di ikan dia dah. Ada crown di ikan dia. Ada tulis tu sikit. Awak tengok ikan dia mereka angkat ni. Allah, ikan dia. Pelik kuning. Tak ada sama. Lapik kalija buku dengan kain putih. Hijau putih ke akhir. Tak jadi biru. Tak tahu benda tak sama tau. Jadi kita tengok kubur office ball dengan kubur pengaruh sama tak? Kau mana? Tak ada cekah harga atas kubur. Demu pengaruh harga apa? Kani lagi kita kat mall dekat kubur mung sekretari. Di mana pengaruh mari amal nak tanya maaf. Demu betul pengaruh kan? Ada sama dengan kubur ni adaknya. Kagum kok kanggu. Kagum kok kanggu. Duk satu nesang gitu. Kadang-kadang sekali-kali mak diam. Sama saja. Bila sama, jawapannya buat harta ada bukan. Maknanya ingat lah. Bukan. Ada. Lepas sombong sangat dengan sebab kuasa, dengan sebab harta. Ikut nak buat dah rasa takut dah rasa nak buat rasa nak buat junjung Quran lah apa ada pasal ni. Untuk dihadapkan ke pengadilan Allah jadi hakim, mahkamah Rabbul Jalil. Pasal apa? Pasal mahkamah dunia menawak. Mahkamah dunia banyak menawak. Hakim sekelah akhir ahli percaya. Apakah mereka tak perlu? Kulit naka. Kulit naka pakai tak perlu. Orang kulit naka dia pakai makan kambing. Dia buat tak perlu. Tak jadi. Dia ikut ke mahkamah London benda sistem. Jangan dia makan rambut lusuh kecil. Tu martabak tinggi tu. Tak tinggi aku duduk laduk. Patut pakailah pakaian Islam kan kita bawa. Dalam kita hakim Islam ni pakai jubah po, pakai serban po. Hebat. Kulit kambing pun tak boleh. Kulit naka. Pakai tekuk pakai tu pula. Geding.
Macam budak tadika. Tak? Ada kau mari ikut sangat. Jangan ikut kita, ikut pasien kita. Nah, ikut cara Islam. Biar nampak hebat. Apa ikut itu? Wujud tak lah. Hakim London tak kalah macam air. Kalau bawa macam air, tadika tu. Jadi Allah sendiri yang menjadi hakim. Dan siapa saksi? Saksi yang tak boleh nak jual beli. Siapa saksi? Tangan saksi. Kaki saksi. Kulit jadi saksi. Motosikal kita cakap. Bumi bercakap. Pokoknya cakap. Ya sungguh. Dia ni lah siang ni bulan. Pada siang tepat. Tak melakukan maksiat. Mulut kata tak Tangan kata aku yang pegang peha rapuan. Mulut kata hila. Kaki kata hei. Jangan banyak. Aku yang tukang start motor. Banyaklah. Tangan kata aku yang rasuah. Kaki kata aku yang pergi kat orang joget. Nah, habis cohbo. Hari pecohbo yang ni. Nah, ia juga hari terbuka segala rahsia. Kiamat. Kalau dia mana hari cohbo, hari terbuka rahsia. Nah, habis cerita. Kalau orang jadi saksi banyak nak nawak. Ada ke betul tapi banyak nawak. Ni tangan kita kat kulit berkata-kata. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu hari perbicaraan di mahkamah padang mahsyar, maka kami akan jahit mulut manusia. Jahit ni bukan jahit ni macam jahit faham manusia. Maknanya Allah tutup mulut yang suka berdusta. Tak boleh berkata-kata melainkan bila diizinkan oleh Allah. Kami jadikan tangan berkata-kata. Wa tukallimuna takallama tukallim. Kami beri tangan itu mampu bercakap. Tangan boleh cakap. Oh, dia tangan boleh cakap pun ni. Tangan mana ada lidah. Tu sini mana ada lidah. Mana boleh cakap. Plastik je. Dah. Kesek boleh cakap kalau Tuhan izin. Dia terdoa Jepun. Bukan Jepun. Jepun tukang buat. Allah tukang berjaya. Itu yang boleh cakap sini. Plastik. Bukan manusia yang buat cakap. Manusia buat CD, buat bulat-bulat. Tepuk tengah jadi lubang. Lepek gambar, kat gambar. Tak. Allah jadikan bercakap-cakap. Siapa masa Tuhan tak pergi cakap, tak akan ada cakap CD. Mana tak pergi suara? Mana tak pergi suara? Nampak? Siapa masa Tuhan tak pergi cakap? Dah. Kalau cakap-cakap semua. Dah waktu lagu mana? Tak mau beri tangan kita jadi saksi. Tak boleh jadi kaki kita naik saksi atas perbuatan jenayah dan maksiat kita. Tak payah buat. Tak payah buat. Kalau nak buat juga, jangan bawa tangan masih buat maksiat. Kerak tangan, kerak kaki, kerak belaka. Dia nak pergi mana? Kalau hasilnya tak ada apa. Semuanya dia ikut kita. Dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia ini. Habis kita kena kita buat, kita kena tanggung belaka. Hak libat dengan hati orang, libat dengan maruah orang, libat dengan piti orang, libat dengan tanah orang, terlibat macam-macam. Hak cakap nawak, hak pengakuan dusta. Jimat tak mengaku dah. Boleh mesti. Kabarlah kita boleh ajar. Duduk dalam TV. Kata kena lewat. Ini belik-belik je ni tau. Belik-belik ni. Ingat senang nak lewat orang. Jimat. Kalau kita nak lewat jimat wiyok. Dah kan mudah orang tua. Ni orang muda ngalah dengan orang tua. Lakon banyak dulu tu tengok. Tu baru je. Kenapa benda awak lah ni? Tapi mungkin dia pakai pukar kot. Ingat senang nak pergi korang. Bukan duduk atas dahi. Atas dahi hok dah.
Tak. Ni kocek kita ni, kalau kita tak mulia orang seluk. Tak. Kita buat gitu lah nak seluk tu. Ni kocek dia luar, ni barang belakang. Nah. Jadi apa yang kita buat, kita kena tanggung. Banyak benda yang kita tanggung ni. Yang pertama sekali, sudah tentu kita tanggung benda yang kita buat. Dan benda yang orang lain buat, kita tak tanggung. Melainkan beberapa golongan kita tanggung. Hak wajib kita buat, kita tanggung. Bila kita buat, kita tanggung. Nah, walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tiadalah bagi manusia itu tak melainkan apa yang dia telah lakukan. Maknanya siapa yang lakukan satu perkara, dia tanggung perkara. Kalau mana pahala boleh ke dia, kalau dosa boleh ke dia. Kalau orang lain buat dosa, kita tak tanggung. Melainkan jikalau kita yang suruh orang buat dosa, kita tanggung. Nah, sebab Nabi kata, ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi wad-dalu 'ala asy-syarri kafa'ilihi. Barang siapa yang menyuruh orang berbuat baik, maka dia dapat pahala macam dia juga buat. Dan barang siapa yang menggalakkan orang buat benda tak baik, maka dia dapat dosa saham sama macam dia buat juga. Jadi kalau kita ada suruh kawan-kawan kita buat maksiat, dia buat boleh kita dosa. Dia boleh juga, kita boleh juga. Maka kita tanggung juga dosa. Kalau seorang, kalau 1000 orang, kalau kita sebut dalam surat khabar, supaya orang percaya pembohongan itu, 1000 orang 1000 dosa kita boleh. Kalau kita sebut pula dalam radio, suruh orang mari baca tempat joget, 5,000 orang dah mari dengan sebab kita berucap dalam radio khabar buat hebahan, maka 5,000 dosa kita boleh melantu. 5 malam 25,000 dosa. Nah, gitu. Hanya dosa kita 3 kapal ragu. Dosa orang pula. Nah. Siapa lagi orang yang kita tanggung dosa dia? Isteri kita. Isteri kita tanggung dosa. Sebab bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu maknanya aku tanggunglah dosa si semek itu mulai daripada saat ini. Itu maknanya jawab nikah. Hakikat jawab nikah. Sebab pahala daripada gerah mak ayah dia, dah sadar kita dah terima, kita tanggung segala dosa dia 24 jam. Tak semayang, tak ngaji, tak pergi surau, tak berdengar, jahil dia bak hukum agama, kita tanggung. Masa orang lelaki bila dia tambun nikah, sunat belajar bak nikah. Kalau dia nak nikah, wajib belajar bak nikah. Termasuk juga segala bab amalan yang wajib dikerjakan oleh mukallaf. Nah, sebab semayang anak, kita tanggung. Semayang isteri, kita tanggung. Isteri buat dosa, kita tanggung. Isteri dia pakai baju dengan siap, mendedahkan aurat, suami tanggung. Isteri memang dosa dah, boleh juga kan. Tapi kalau suami pakai luar pendek pergi main bola, isteri tak tanggung. Dia gitu. Jadi takut dak ingat. Sebab rasa kita berjuruh dah. Rupanya berpiku-piku lagi duduk tanggung. Anak buah kita pakai luar ketat, tak pusat jelek, tu baik kau nampak tiuk, tak nampak belakang, nampak punggung. Anak buah kita, bini kita belah kain, nampak labu putih, kita tanggung dosa. Gitu. Dan nak boleh ke mati, berapa putih kapal kagul. Ikhlas carrier tak muat. Nampak dosa banyak, tanggung dosa orang. Orang lain ada benda-benda. Anak bini kita tanggung. Sampai masa tengok dia, dah mana banyak nak dosa aku ni. Ni dosa mu dah ajar kita dah isteri mu hukum haid. Tak tahu sekarang. Bila kita beristeri, kita beranak, maka wajib kita ajar isteri dan anak kita perkara-perkara yang wajib. Di antara yang wajib itu ilmu taharah, pengetahuan tentang taharah. Wajib kita kena ajar anak dan isteri kita hukum-hukum air. Hak ni air mutlak, ni mustahmal. Hak ni air musyammah. Hak ni air apa benda ni mutanajis. Ni mughallazah, ni mutawassithah. Hak ni najis apa benda ni mukhaffafah. Hak ni mutawassithah hukmiyah. Hak ni mughallazah ainiyah. Wajib kena ajar. Cara nak basuh mughallazah, cara nak basuh mutawassithah. Hak ni najis yang dimaafkan dia. Dia baru najis. Kalau nak basuh ikan gini caranya hak wajib. Kalau tidak haram kita makan. Gini tunjuk. Dah aja tanggung nasib.
Tu kata parok. Nah, tak tahu sekarang ber. Nak jadi dengar. Mana mau baca macam tu? Mana ada khabar? Nah, dia dengar kat orang ngajar baru dia tahu. Tu jam hari ni nak nampak pekung gitu. Kau orang. Nampak pekung apa? Kau orang buat pekung. Nah, dia jadi ju. Wajib pula orang yang ada isteri, dia kena ajar isteri dia. 8 jenis cecair yang keluar daripada farad. Kalau tidak berdosailah suami itu dulu kini dah selama. Iaitu air kecing. Iaitulah istihabah. Iaitulah haid. Darah nifas. Apa benda ni? Mazi. Mani. Wadi. Putihan. Hukum gua ni. Hal ni hukum gua ni. Hal ni kena semayang ke tak? Hal ni lama mana? Hal ni sekurang-kurang berapa hari? Berapa orang khabar? Malaikat temu dengan bini hari pertama direbas lagi. Mana tak tahu benda. Tengok orang bini nak bini. Tengok orang belaki nak belaki. Nah, tu kata dah tak pergi apa. Dia jadi anjing orang kau renggek agama. Dunia kau mah. Nah, daripada kaki naik. Kisah daripada kisah naik. Rusa naga. Naik homo. Nah, tapi hak akhirat, hak ilmu akhirat dah update. Begitu semua lah. Hak pasal lama tu lah. Dah. Jadi kalau kita tak reti nak ajar bini kita keluar pergi belajar, kita tak boleh nak halang. Kalau kita halang, kita berdosa. Dah lah kita tak ajar dia nak pergi belajar ilmu fardu ain, kita dihalang pula. Ada kata akhirnya buka dalam buku catatan amalan terkejut melihat dosa yang begitu banyak. Nah, maka datanglah seorang perempuan bergantung pada kaki seorang laki-laki dalam perjalanan menuju ke syurga. Kerana amalnya begitu banyak. Dia nak pergi syurga dah ni, malaikat kata masuk syurga. Tiba-tiba mari orang puang gantung di kaki dia. Dia kata, hei Tuhanku, ambillah balas dosaku dengan ke atas laki-laki ini. Inilah suamiku yang tidak mengajar aku akan akidah yang sebenar. Inilah suami aku yang tak ajar aku hukum haid, hukum semayang, hukum puasa, hukum haji. Hingga kami anak-anak dah kenal Nabi Muhammad, dah kenal pun banyak anak-anak Nabi, dah kenal pun sirah Nabi, dah tahu pun benda masuk dalam Quran. Dan kita babah yuk nampak tu 8A mubla'i, 8A mubla'i. Arkitek doktor, tak pernah doktor ni cocok dalam roh. Nah, itulah hari pembalasan. Siapa yang amalannya lebih banyak baik akan mendapat bahagia di syurga. Sebaliknya bagi amalan yang lebih banyak yang jahat akan mendapat sisaan dan ditempatkan di neraka. Maksud kita kena perbetulkan kesilapan. Bila dengar silap, betul. Dengar silap, betul. Kalau jenis gelak silap dia dengar ni, tak boleh belaka padang. Nampak? Hayang belaka. Mengalah aku dengar. Dia tak macam itu. Orang dia dengar beki. Nak. Komen tengok. Tak kena ni pasang gini. Kata lagi bahaya ni. Kata mutumu ni. Padang tak kena belaka. Kata komen. Pandai leki pula. Dah leki jadi molek tu tak? Nampak? Laki dayu. Skru tu tiada lagi kereta bunyi. Ketek. Masih beri dia. Masih jalan tak? Masih beri bunyi. Ketek. Oh, laki dayu. Taipung. Nampak? Memang tengok ada skru bunyi. Padahal buang musuh skru tak apa. Lepasnya bulu lagi. Oh, laki dayu. Agama merayak bepang. Lok itu. Nak uti. Daripada 20 tahun dulu tak uti ismam, tak uti apa benda ikhfak hadisi, lagi tak uti kat 20 tahun. Tak kan gitu. Nah. Kalau dunia weki, kalau akhirat tak weki. Patut akhirat, dunia kau mana, akhirat pun kau mana. Kita dunia rumah kau mana. Rumah daripada tangga kayu, tangga batu. Dia ada tangga batu, berhodek. Dia ada tangga hodek, botak. So kau pula pintu pagar bila tak ada, ubah pagar. Daripada pintu pagar saja tak ada pagar, ada pagar. Pagar mesti saja lah ni, pagar molek lah. Pagar molek tak puas hati kau, pagar air pelajar pula. Rumah, daripada rumah kayu jadi besar, 3 bilik jadi 4 bilik. Bilik air tu jadi 3 dah bilik air. Pakar maknanya dulu, pakar nakul ni, pakar terming gelap tau. Molek semua kali dunia ni. Nah, akhirat, dah, itu tak mau lah. Bodoh pak mampu. Tak berhenti ke benda mau. Nah, daripada model pun jahil gitu, tua pun jahil gitu juga. Nak katanya masalah agama tak berhenti benda tu. Nah, mayang pun tak berhenti.
Yang duk main gitu, ingat ada apa? Ingat ada apa? Main gitu. Nah, mari belajar. Bila kita mari belajar, mari dengar kita buat salah. Sebab kita tak pandang lagi, dimaaf pada syarah. Jangan salah yang kita sengaja buat. Nah, sebab kita ni orang ni payah lagi boleh baru belajar tapi nak belajar sangat. Banyaklah silap. Nah, dalam cerita dan semayang tak apa jamin, maaf pada syarah. Baca pun rakyat repang, dimaaf juga pada syarah. Pasal rajin mari belajar agama. Yang keenamnya beriman kepada qada dan qadar. Takdir adalah ketentuan daripada Allah SWT. Baik buruk yang terjadi pada diri manusia ataupun baik, pada hakikatnya tidak lepas daripada ketentuan Allah SWT. Wajib kita beriman pada qada dan qadar. Qada qadar ni benda yang tak boleh kita nak percaya banyak. Nampak? Dilarang oleh ulama-ulama. Dan kita tidak perlu pun tahu siapa mendalami qada dan qadar. Wajib atas kita sebenarnya kita percaya segala yang berlaku baik atau buruk adalah dengan ketentuan daripada Allah. Semuanya duduk di dalam perancangan Allah dan pelang Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Semua manusia yang wajib berikhtiar dan berusaha untuk menentukan nasibnya. Sebab walaupun Allah yang menentukan, tetapi janji Allah tidak akan engkar yang berusaha demi kebaikan arah jalan dari takdir yang baik. Sehingga kepercayaan terhadap Allah menimbulkan dorongan untuk menghadapi kesulitan. Kerana kita percaya bahawa kesulitan itu asalnya juga daripada Allah. Dan Allah pula akan menyingkirkannya bila kita selalu takut kepada Allah dan sabar dalam menghadapinya. Seperti yang disebutkan dalam Quran. Surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Dialah pelindung bagi kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus tawakal. Qada dan qadar ni gini, Allah merancang, Allah menetapkan perkara yang akan berlaku sebelum daripada apa perkara itu nak berlaku. Sebelum kita lahir lagi Allah Ta'ala tetapkan kejadian-kejadian yang akan berlaku menimpa diri kita. Tetapi Allah jadikan pula ikhtiar dan usaha daripada kita. Bila kita ni Allah Ta'ala beri hantar para rasul, hantar nabi, hantar kitab-kitab sebagai panduan manusia untuk hidup ke jalan yang lurus, maka diberi kita fikiran, akal dan sihat tubuh badan untuk mengikut hidayah jalan lurus tersebut. Kita pun dengan kesihatan tubuh badan, segala kemudahan yang Allah beri kepada kita, kita jalan ikut jalan tu, maka Allah Ta'ala tidak akan palingkan kita kepada jalan yang tidak baik. Tapi semuanya dengan qada Allah. Bukan Allah yang rancang dibuat kita ni, maknanya kita nak jalan yang benar, dia tak bagi, dia beri jalan jahat juga. Kita nak jalan hidayah, dia beri juga jalan sesat. Ada. Cuma kaitannya kita terus kepada Allah. Sebab kita nak dapat hakikat macam mana. Qada dan qadar ketentuan tetaplah tidak daripada Allah. Kemudian kita pula Tuhan beri ada pilihan pula dalam usaha kita. Beriman gitu dah. Sebab kalau kita nak pergi juga, nak tahu juga, takkan dah akan kita sekat. Bagi anda sekat tak dah. Maknanya tak dah. Kita nak fikir juga, nak pecah juga qadar-qadar tak dah. Nak juga agak-agak contoh. Walaupun kerja kita. Maka diberi segala kemudahan pada kita. Yang paling hebat saya diberi bukan tubuh badan, akal. Akal yang berlandaskan nas. Akal saja dia rutin pakai akal. Akal yang ada Quran, ada hadis dalam akal tu, yang memimpin akal ke jalan yang lurus. Jadi tak ada Allah Ta'ala jadikan seorang hamba dia tetap dah. Hamba tu naknya hidayah, Tuhan tak akan beri pada dia. Tuhan nak beri sesat kan? Maka hamba tu tak mau hidayah. Dan tak mau tu lagi mana? Daripada Allah juga. Memang daripada Allah. Tapi daripada kaitannya ada juga situ ikhtiar daripada hati dan pemikiran manusia. Itu. Baca orang putih, orang kafir, orang Buddha, orang Hindu, orang Sikh yang dia nak ni jalan yang benar. Dia sangsi dengan agama dia ni. Akhirnya masuk Islam. Tu akan wujud juga. Baca orang yang Islam dah dia akan jadi sesat. Padahal dia takbuh pada kebenaran. Orang kafir kata dah adil dah. Allah Ta'ala jadikan orang Islam. Selamat lah dia, senang lah dia. Allah jadikan orang kafir. Lepas tu masuk neraka pula tak adil pun. Adil. Sebab orang yang dilahirkan Islam, dia tak pelera Islam dia, tak mau ikut kebenaran, mati dalam keadaan sesat. Walaupun nama dia Islam, akidah Islam, surat mayat dia Islam, tapi dia sesat daripada Allah. Masuk neraka dia walaupun dia orang Islam. Orang kafir tapi dia nak cari hidayah, nak kebenaran, nak cari agama yang sebenar.
Allah beri dia lorong-lorong. Ada yang masuk Hindu dulu, ada masuk Kristian dulu, ada masuk Majusi dulu, akhirnya masuk Islam. Dan dia mati di jalan Islam. Sebab dia nak kepada kebenaran. Nah, tak ada orang putih yang nak jalan hidayah yang sebenar. Tuhan tak buka kepada jalan kepada Islam. Semua Tuhan buka dadanya kepada Islam. Nah, begitu. Jadi adil dah Tuhan. Nah, bukan maknanya Tuhan buat orang Islam bila mak ayah Islam, anak garanti masuk surga. Itu baru dah adil buat gitu. Tak pakai mak ayah gitu. Nah, bapa masuk surga. Ayah pun tak iman. Ayah mu masuk, mu tak boleh. Tak. Mu kaki obat batuk, sana masuk lenu. Itu adil tu. Mereka kena cari hidayah sendiri, kena amalan sendiri. Nah. Patut dah mana Tuhan dah buat agama lain, ada Islam, ada kafir. Dah pandai dia, hak dia. Nah, apa Tuhan buat ada budak lahir cacat, ada jahat, dah pandai dia hantu dia. Anak kita orang lahir bukan hak kita. Faham tak? Pinjam, Tuhan beri pinjam. Dah beri pinjam tu anda Tuhan lah. Nah, kalau hak orang baru dah zalim. Ni kita hak Tuhan belaka ni. Tuhan nak buat guna-guna pun, nak buat cacat, kena buat comel, nak buat istam, nak buat biru, nak buat birat. Hak dia belaka mana dia? Nak capai mana-mana pun. Macam langit bagi-bagi dia. Hak dia kan leh. Hak balas dia lukis segala. Nah, hak Tuhan lukis bagi-bagi, pagi naik. Sunrise, hak putih langit. Hari ni lukis jingga, esok dia buat gelap, esok dia buat patok-patok lawan. Lusa dia buat warna awal-awal hijab. Hak sama-sama biru. Berapa? Hak dia, mana dia? Jadi semua pada Adam ni hak dia. Kita hak. Masa kalau kita ada orang mati, ada orang sakit, kita nak kata mu. Inna lillahi kita hak Allah. Tetapi tak mesti bahasa katalah dia. Inna lillahi kita hak Allah, milik Allah. Nak buat mana dia kau mana dia? Nak mati ayah dulu, nak mati anak dulu. Kalau pakai akal, ayah dulu patut mati dulu. Wah, nak tengok bumi. Nah, anak 7 hari mati. Ayah tu hak maknanya dah hak macam malaung dah mati. Patut anak lah. Hak ibu lama ayah mati dulu, anak dia hidup lama tau. Tuhan buat anak mati tu. Baru je mati mati rumah. Nah, ayah tak lemah-lemah tak mandi. Nah, apa gitu? Tak saya tanya apa Tuhan buat ada hikmah. Tak boleh jawab lagi ni. Apa mu tanya Tuhan pula? Kah kata benda mu. Kalau hak mu tak apa buat. Orang tinggal kereta rumah, jiran kita dia tengok cek rumah dia, kereta dia, kita nak balik kapur 3 hari. Balik kerja. Kita pun tengok, siang kereta ni nampak tak lawak dah cat. Kita pun ambil spray kerja. Ambil spray kerja, bonet warna kuning, depan warna hijau, bumbung warna belang, pintu tikat kebun aku, pakai aku pula. Atak dia buat atak nipoh. Faham tak? BMW dia. Dia wajib rebah letang depan tu bagus lagi. Mak apa buat lagi ni ya? Pasal aku tengok kereta mu tak apa sampai, aku tolong buat. Tak apa nak ayah-ayah lah. Boleh tak? Tak boleh lah. Kereta orang ni nak. Nak. Buat nak lebih hal lalu dia tak apa. Kalau dia nak buat ni, kereta dia tak apa. Dia buat tubik exhaust, tubik ke depan steering. Tak apa kereta dia. Kalau apa exhaust tubik ke steering? Mana aku kereta aku? Ni harta benda Allah Ta'ala dah kena buat kau ni. Nak cabai, nak saing, nak mati, nak hidup, nak umur panjang, nak umur pendek. Kau pandai ni. Tak harta. Kita ngaku dia kata tanah aku. Tanah mu je. Tanah mu nung. Kubur lagi. Ya tengok. Mak nak duduk. Jadi Allah sebut di dalam Quran, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sama-sama. Ni akidah kita. Kata sama. Mana hey Muhammad mu kata. Mana bila kata hey Muhammad mu kata, kita umat Muhammad yang patutnya kata. Kerana Nabi memang orang tawakal kepada Allah. Kita ni kadang tawakal, kadang tak tawakal. Nah, kata dua ni. Tiada apa pun yang menimpa akan kita illa melainkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itu akidah kita. Bila gitulah, bila kita nega tak laku, tak berjaya lagi, kita bersabar. Nah, bala apa? Bala tak di ayat ni. Tidak akan mengenai suatu pun musibah. La yusibana, yusibah, la yusibah. Mana perkara yang tidak kita sukai, kena ke atas kita. Anak mati, tak akan mati anak kita. Melainkan ma kataballahu lana. Allah tulis tu.
Tujuannya bila gitu kita tidak akan jadi keluh kesah. Nah, Kita hilang bahagia racun ni. Ada hikmah tu, ada tu aku buat silap tu kot. Ada tu aku buat tak benar. Ada kira tu tak betul kot. Nah, jadi mana semua. Niaga tak laku tak apa. Tak jadi jual kain, jual buka kedai lain kok. Kedai biskup pula. Nah, ni tak. Bila dah jaya sikit, orang mau. Ada ni buat tanam si cekok ni. Tak apa orang ramai lah untuk tandang. Si cekok dia orang tengok. Nah, lain kita tengok semua nampak dengan mata duk kali buka korok kena boleh kata. Ni bila tak laku, bising panggil apa tu dah tak usah kita ni kena ni memang kena ni. Kalau tengok orang senang, bising panggil kali. Bayar laku niat dia semua. Jadi kita aku laku ni sampai dia bilang mesti. Pasal bila laku. Dah. Kakak pergi Mekah. Apa dah bising panggil? Bising panggil orang nak laku mak ni, kalau mayat kali. Kata gitu. Nah. Lalu tu berada gitu. Dah nyak. Kalau Tuhan beri kejayaan, bukan kedai ni laku. Alhamdulillah, bukan kejayaan aku, kejayaan yang Allah Ta'ala telah tentukan daripada azali. Kalau Tuhan nak tarik balik nikmat yang aku ada sekarang, anytime, anyway. Bila-bila mati, baru selamat jadi orang. Mati belaka, dia mati tak tawakal, mati tawakal. Mati tak kena qada qadar, mati kena qada dan qadar. Dah lama. Mati lawan hukum Allah, mati terima hukum Allah. Nah, mati belaka. Itu imam mati, kaki joget mati juga. Nah, penyanyi pun mati, Tok Bila pun mati, tapi waktu mati Tok Bila. Mati melawan keadaan dia, mati nyanyi. Nah, takkan sama afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Nah, adakah sama orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang melakukan kefasikan? La yastawun. Maka di antara perkara yang sangat penting kita kena faham qada dan qadar, supaya hidup kita ini sentiasa berlapang dada dengan pemberian Allah. Kesusahan kalau Tuhan beri, sabar. Kalau senang, alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya bukan aku hebat. Sebenarnya patut yang dipuji adalah Allah, bukan aku. Bukan aku hebat. Orang lain lebih hebat pada aku. Nah, banyak lagi. Tapi aku dapat kejayaan pemberian daripada Allah. Bila Tuhan beri, maka bila-bila mati boleh ambil balik. Bukan harta aku, tangan aku yang ambil balik boleh. Lepas ni tak lihat kat tangan. Oh, dia tak. Bahan angin. Nama angin. Tak apa bahan. Berani sangat. Nah. Ambo dah lihat kat tangan itu kan kat sini. Nak labik. Bukan mu itu tahun 84. Jual ke letak peluru. Harap. Dia dah lihat kat. Dia ambil adik. Ada yang ambil masa. Labu mata. Nak. Tak jumpa cari sektor. Tak nampak lambu. Labu dah. Ada yang ambil telinga. Dengar dia cakap Tuhan nak ambil. Pendengar lah nak ada. Muda ni. Tak Tuhan ambil balik. Tak dengar tau. Nak. Orang kata mak sehat dah ni. Kau kata apa? Tak ada orang pun ni. Dah begitu nak bagi dengar. Ada orang. Ada cang dah. Masa sering dengar ni kita dengar. Masa mari sudah. Masa kaki boleh jatuh. Kita mari dengar belajar gitu-gitu. Bukan suruh mari kita kat lain kan. Kau pandai lah. Dah. Dah bapa agak kena bahagia ni. Itu apa nak diajar? Nak. Ustaz ni nak diajar. Ada. Buat kelas untuk sakit angin. Ada. Fardu ain untuk sakit stroke. Ada. Dah layan mana. Mampu musik kau dah kita. Nah. Dah hendak nak belajar. Dah masuk wayar 3 butang yang uluk ni. Susah wayar lagi ni. Tak? Dah nak belajar kalau aku bro. Dah nak tak ada wayar dah disebut. Nampak? Rasa ni ya. Yang ketiganya rukun Islam. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sikit. Soalan yang pertama, adakah malam Maulid Rasul banyak fadilat berbanding malam Lailatul Qadar dan nisfu Syaban? Baik, ditanya malam 3 malam. Malam Maulid Rasul, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Syaban. Baik. 3 malam ni adalah malam-malam yang memang bersejarah dan ada keistimewaannya. Cuma kita nak riwayatkan
maka dengan hadis-hadis yang sahih lebih baik daripada hadis-hadis yang kita tidak tahu di mana sumbernya. Maka kalau menurut dalil nas yang lebih yang ada datang kepada kita, maka malam yang paling hebat adalah malam Lailatul Qadar. Malam Maulid Rasul, malam diperanakkan Nabi, malam hebat. Malam nisfu Syaban pun malam hebat. Tetapi kalau nak kira datang nas yang begitu banyak, Quran banyak sebut, dalam hadis lebih banyak lagi sebut, tak boleh banding malam Lailatul Qadar. Malam tu malam, Lailah tu malam dah. Jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar lah yang paling hebat. Nampak? Kerana apa? Lebih afdal daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Afdal daripada 1000 bulan. Di semalam afdal daripada 1000 bulan. Dia yang paling lebih, paling mempunyai fadilah yang begitu banyak. Apakah menangis itu satu perbuatan sunnah? Apakah menangis itu satu perbuatan sunnah? Ya, baik. Dia kata menangis ni gua ni bid'ah ke sunnah ke model ke tak? Jawabnya tengoklah menangis itu sebab apa. Kalau menangis itu kerana yang disukai oleh syarak, maka itu adalah dipuji syarak perbuatan itu. Mak kita ni memang tak tahu menangis, tak menangis, tahu gitu lah. Tapi mula-mula mari memang menangis. Alimat mula-mula beranak dia menangis tak? Masa beranak itu mula-mula tubik. Tak ingat pun. Tanyalah orang. Tanya orang. Balik tanya semula. Nangis ke tak? Pasal balik manusia ni bila mari dia menangis. Bila dia balik dia tak menangis, orang menangis. Faham tak? Anak menangis, isteri menangis. Sukaan boleh saka. Boleh lari 3 buah barang orang. Jangan main lari berapa cuti kena je mak. Mak agak kat 2000 dah agak. Jadi kalau menangis itu dituntut syarak seperti menangis kerana takutkan dosa yang begitu banyak. Menangis itulah yang disukai oleh Nabi SAW juga. Itulah dilakukan oleh para sahabat. Mereka ini menangis pada malam hari mengenangkan dosa yang begitu banyak. Sayyidina Umar pernah menangis sebagaimana yang diriwayatkan dalam asal-asal hadis yang sampai kepada kita. Suatu hari dia duduk di dalam masjid, dia pun berpaling kepada kanan, dia pun ketawa. Dia berpaling kepada kiri, dia menangis. Maka sahabat tanya guan ni, tengok oleh kanan suka, tengok oleh kiri, menangis. Dia kata bila aku paling kanan, aku tengok zaman aku kafir gitu. Aku buat Tuhan ni wah kema. Wah kema tu dia buat Tuhan. Dia susung, jadilah Tuhan, berala dia pun semua. Lepas dia semua, dia makan nak kena tu. Dia yang jadi suka kelakor. Faham tak? Maknanya boleh makan Tuhan dia sendiri. Bodohnya aku zaman jadi dia. Macam ni kita tak. Kita dilatih pemerintah, kita yang tukar latih. Bukan dia yang latih diri dia sendiri, kita yang tukar akak. Bila dia naik, kita bakal takut pula dia. Kemudian dia baling ke kiri itu, dia berasa dia menangis kerana terkenang dosa dia dulu, tanah mana. Dosa dalam jahiliah, tanah mana. Anak puang tu tanah hidup-hidup. Anak lelaki. Dia ikut-ikut dengan perangai jahiliah. Itu yang dia menangis. Takut Tuhan ada apa dosa dia. Mana menangis dia puji syarak. Kata dah kan, ainani la tadkhulun nar. Ainul bakat min khasyatillah, al-hadis. 2 mata tak masuk dalam api neraka. Yang pertama, mata yang dalam dunia dia menangis kerana takut kepada Allah. Dan dalam hadis maknanya yang dapat naungan arah tu seorang pemuda yang bila mengenangkan akan dosanya, maka mengalirlah 2 air matanya dengan air, 2 matanya mengeluarkan air mata. Ini dapat tuduhan arah. Batulah menangis kerana akhirat itu dipuji syarak. Kita nangis lah, hilang itu, nangis slow. Nangis maknanya nak tak pas rasa. Nangis nak karut-karut gitu.
Apakah amalan Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban? Tak ada pun sebut di dalam hadis yang sahih, yang hasan, Nabi buat benda-benda dalam malam nisfu Sya'ban. Yang adanya Nabi pada satu malam dia keluar daripada rumah Aisyah. Aisyah tengok tak ada, Aisyah pun terbit keluar. Dalam malam yang begitu gelap, jumpalah Nabi di luar rumah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku ingat mu pergi balik rumah binimu hak lain. Nabi kata, tak, hai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, ini memberi rahmat yang begitu luas. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya lebih banyak daripada bulu kambing lagi keampunan. Waktu tadi ada datang hadis ni. Oleh kerana itulah ulama-ulama menyuruh menggalakkan kita pada malam nisfu Sya'ban. Dia memang sabit dengan nas, tetapi amalan tidak ada sabit apa-apa. Hendaklah kita lakukan sebarang amalan-amalan kebajikan. Yang paling afdal iaitu dengan hadis yang paling sahih, puasa Sya'ban. Bukan nisfu Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Kemudian bersedekah, kemudian beristighfar. Kemudian buatlah apa saja. Baca Quran tak mesti surah Yasin ke apa. Surah Fatihah saja pun boleh. 3 ku pun boleh suti Quran dah. Ada orang nak talib boleh talib. Surah ni tak mau talib nak ceramah. Surah ni tak mau ceramah nak tazkirah. Surah ni tak mau tazkirah nak baca Quran. Surah ni tak mau baca Quran nak pakai nengung belaka biar Allah. Boleh belaka tak ada orang Ta'ala. Kerana tidak ada nak. Siapa yang buat boleh pahala aduk saja tak boleh pahala. Itu saja. Betulkah Nabi suka kepada warna hijau? Ni politik ni. Baik. Nabi pernah pakai serban warna hitam dan warna putih. Ada satu hadis dhaif mengatakan Nabi memakai serban warna hijau. Yang kasih sangat kepada warna hijau ini ialah apa benda ni? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Khidir khadrum tu mana hijau? Nabi hijau. Sebab bila dia pijak rupuk yang kering menjadi hijau subur. Nampak? Maka orang panggil Nabi Khidir. Nabi yang bila dia pijak jadi hijau. Tak jadi biru. Kalau biru jeng rupuk tu jadi hijau. Jadi walau bagaimanapun apa yang ada di dalam disimpan di kalangan sahabat-sahabat, iaitu ada gamis-gamis. Beberapa orang sahabat dalam sejarah berwarna hijau dan bendera panji-panji perang Rasulullah berwarna hitam dan berwarna hijau. Itu yang ada dalam sejarah. Cuma warna hijau ni warna syurga. Warna syurga. Warna biru warna mata malaikat muka nakir. Betulkah Nabi wafat sama tarikh dengan hari kelahirannya? Begitulah bagaimana yang telah disebut oleh beberapa sebahagian daripada ulama-ulama sejarah. Soalan seterusnya. Apa hukumnya jika saya sudah mempunyai rumah, kemudian saya buat pinjaman bank untuk kemudian ubah rumah lain untuk dibuat sewa? Harta yang saya sewa itu saya guna untuk membayar bayaran pinjaman bank. Jawabnya harus lah. Tak ada masalah. Kita nak cuti rumah tak ada apa. Dia ada dah cuti rumah. Dia nak buat cuti lagi dia buat pinjaman bank, dia buat rumah. Rumah hak cuti itu dia sewa untuk bayar pinjaman bank. Tak ada masalah. Dah buat 16 cuti boleh buat. Dia kata tak boleh. Tak boleh pinjaman riba. Itu tak boleh. Bukan tak boleh buat pinjaman. Pinjaman bukan bermakna riba. Faham tak? Tak boleh riba. Pinjaman tak ada masalah. Buat pinjaman asal tak riba. Dia gitu. Bukan mana ada pasal kita ni salah faham. Bila hutang mana riba? Nabi lain. Hutang. Hutang yang tidak riba, tak riba. Hutang yang riba. Bukan mana hutang mana riba. Ada orang dia dah beli kereta baru. Riba. Ganti riba. Tak gamuk munduk. Ramai pakai hukum itu ayah pergi ngaji Mesir. Jadi ambil kata. Belajar lu muamalah macam mana nak jadi riba tu lagu mana. Berjanjian lagu mana, syarat lagu mana. Bukan makan buku locong itu. Jadi kalau dia ada cuti dalam rumah, nak buat cuti rumah dia bisa berkawan, nak makan dia boleh. Halal. Ada apa? Nak buat pinjaman? Boleh. Dia kata tak boleh ni buat pinjaman yang cara muamalah ni itu tidak dulu pada syarat. Ngalung ke apa ke? Alung pakai rezek. Tu alung tu haram. Dulu safety cawak kita. Jadi jalan kaki dulu lah. Pakai payung butul tiup. Tahun 80-an itu. 70-an. Dan ni alung. Hak tak belaseng. Hak bank. Itu belaseng. Riba dia tu pula. Dia gitu. Bukan maknanya buat pinjaman tak boleh. Apa tak boleh? Boleh kan? Kalau tak boleh tak ada lah boleh buat pinjaman. Bak kordon ada kan dalam kitab-kitab bekoh. Harus pada syarat kan?
Sebut tu dalam kita supaya kita tak buat cara yang tidak harus. Faham baik? Macam pinjam marah orang, boleh pinjam. Dia kata haram, haram tak boleh balik. Itu bukan haram pinjam. Hamba Allah ingin tahu semayang sunat awal bin. V-I-N. Kan awal bin. Awal bin tau. Tapi awal bin sini. V-I-N. Awal bin. Dan dengan ber. Awal bin. Ada yang kata sebelum subuh. Ada yang kata lepas maghrib. Awak mana satu? Belum subuh. Sunat awal bin. Lepas maghrib. Bainal maghribi wal isya. Salawatun. Antara maghrib dengan isyak itu ada beberapa rakaat semayang. Menurut pendapat jumhur ulama ini solat awabin. Yang difatwakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam fatwa beliau, solat awabin. Antara maghrib sampai ke isyak. Sebelum subuh dipanggil solat fajar. Rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat, rakaatani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu panggil sunat fajar. Sunat sembahyang sunat biasa. Kalau kita lupa sama ada 1 atau 2 rakaat, adakah kena sujud sahwi? Kalau kita lupa rakaat, kita sembahyang sunat, nak sembahyang duha, sembahyang duha 2 rakaat katakan. Rakaat pertama baru jadi duduk tahiyat dah. Dia baru tengok, selagi lah. Dia pun bangun, sekarang sujud sahwi. Kalau dia telah duduk dah lama. Tapi kalau dia baru dalam rokok tu dia tak ingat, kedua. Baru dah dia sujud sahwi, sedikit sangat. Lupanya itu. Dah dia sujud sahwi lagu tu. Soalan seterusnya. Seorang artis wanita Islam melakukan watak Kristian, membalik Kristian dalam sebuah teater yang diarah seorang Islam juga. Apa hukumnya? Adakah sekadar bertabat atau kena mengucap syahadah semula? Mengikut pendapat jumhur ulama yang sebut dalam kitab-kitab tauhid, wajib dia mengucap syahadah semula. Sebab orang Islam haram pura-pura menjadi kafir. Tak boleh. Pura-pura murtad, pura-pura kafir, jadi kafir. Tak boleh. 3 perkara, 4 perkara tak boleh nak kita gurau. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rajak, yang keempat perkara murtad, perkara kafir. Berlaku maya sembah beralih buat lelok semua, jadi kafir juga. Faham? Dia kena jaga-jaga. Yang kelima, secara tambah ulama, ia telah merdeka hamba. Faham ni hamba mu lama nak tengok rambut kereta, dia merdeka lah kan? Padahal awak lelok je tak? Merdeka sungguh. Yang dah digurau tu. Nak gurau dia lain. Soalan seterusnya. Bolehkah Ustaz jelaskan tentang bacaan solat sunat lepas sembahyang fardu? Contohnya tayat akhir ada, saya tengok cepat, ada lambat sampai ke anis tak? Macam rokok dan sujud, baca sekali atau 3 kali. Dia kata solat sunat lepas sembahyang itu, ada orang laju, ada orang deras, ada orang lambat. Jadi yang sebenarnya macam mana? Jawabnya sama je dengan solat fardu, bacaannya doa kitab pun sunat baca, Fatihah wajib baca, surah pun sunat baca, rokok dan sujud 3 kali tasbih. Tahiyat akhir pun macam biasa, tak apa fil alamin innaka hamidum majid. Cuma bila solat sunat ada orang nak degas, tak dia baca Fatihah saja, tak baca doa kitab. Ada orang baca doa kitab panjang dalam solat fardu, tapi bila solat sunat dia baca banyak Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Gitu saja. Tu bismillah. Jadi dia lah. Gitu. Ada orang yang baca sekali saja tasbih dalam sembahyang rakaat sembahyang sunat. Dan yang afdal buat dengan solat fardu. Orang yang baca lambat cukup letak sempurna, dia yang paling afdal. Bukan kata kurang daripada itu. Tak sunat juga, yang fardu jangan kurang. Tengah ambil sembahyang terkentut, ambil semula tak? Dia tengah ambil sembahyang. Baik, menurut tengah ulama dia kata tak kena ambil semula, tapi pendapat yang kuat mengatakan kena ambil semula selepas daripada niat. Lepas pada niat kena ambil semula wudu. Kata setengah ulama tak, dia tak terakat lagi hadas. Tak. Bila dia kena terakat hadas tu baru jadi batal wudu.
Jadi hadas dia ada dah, dia ketuk tak rakaat ni. Dia ambil wuduk, dia selesai basuh kaki, barulah rakaat hadas. Ketuk baru rakaat. Nampak? Ini dua pendapat yang disebutkan khilaf ni dalam kitab kita. Ada lagu mana? Ikut ikut lagu-lagu mana pun. Cuma yang ijma'nya bila kita selesai dah, kita ketuk memang tidak ada khilaf, memang macam. Dah. Soalan seterusnya. Saya telah melakukan banyak dosa besar. Saya melakukan maksiat, selalu berzina, minum arak, pernah berzina dengan isteri orang. Allah lebih. Pernah ditanggung perempuan kaya. Digolok. Selalu berkunjung ke pusat hiburan. Sekarang saya benar-benar insaf. Saya tak akan mengulanginya lagi. Saya telah bertaubat dan tidak lagi meninggal sembahyang. Sekarang adakah saya tetap di sesi di kubur nanti walaupun saya telah bertaubat, adakah saya perlu melakukan taubat nasuha? Bagaimana caranya Ustaz? Dia ni parok lah ni. Dia berzina awet habis dah 3 lagi sehari. Kemudian bini orang pun zina juga. Minum arak pula. Tak cukup 4 tapang lah saya. PhD dah. Di pusat hiburan berjudi gitu ini. PhD lah dia. Lebih pada master dah. Kemudian dia sekarang bertaubat lah saya dah. Lepas tu dia kata kena taubat nasuha ke tak? Taubat nasuha tu lah. Asalnya taubat. Sebenarnya nasuha lah. Nah, taubat lah. Bertaubatlah kamu ni, bertaubat tu taubatlah nasuha. Nah, kerana ada ayat beri tubu taubatan nasuha. Ada tubu ila rabbikum. Mana kalau taubat daripada Allah, daripada dalam Quran, perintah daripada Nabi dalam hadis, hak ulama suruh pun, hak suruh tu berarti tok guru tu kata taubat saja. Taubat nasuha tu disuruh. Mana taubat yang benar. Bukan taubat main-main. Iaitulah kita berhentilah maksiat, jangan buat dah, dan mesti rasa penyesalan di dalam hati. Jangan rasa bangga. Kemudian tanamkan tekad, kalau ada omong ni tak mau buat dah. Tak mau ulangi dah. Itu taubat nasuha. Cuma sunat kita lakukan 2 rakaat sunat taubat. Ambil wuduk molek, buat sunat taubat, istighfar banyak-banyak. Nah, kemudian sekarang ini hidup kita lagu mana? Banyakkan amalan kebajikan. Nah, banyak baca Quran, anda juga belajar Quran. Nah, berajin-rajin sembahyang sunat. Kenapa innal hasanat yuzhibna sayyi'at? Kata Allah, kita banyak buat kebajikan, mudah-mudahan dia menghapuskan dosa kita di masa lalu. Gitu jelah. Dah, tak susah sebab ni taubat ni dosa ni dengan Allah Taala. Jangan dikabar ketuk lelaki dia pula. Kabar ni kita kena bina dengan bini mu itu banyak 8 hari je kan. Bahan dikapok kek balik awal tu kita. Dah nak sembahyang tu. Jadi dosa kita dengan Allah. Bertabat sungguh-sungguh. Imam Ghazali kata biar tu bi air mata. Tak tu bi air mata wak lolok nangis. Dia gitu. Carilah kawan-kawan jenis orang yang ahli akhirat, buat kawan, buat saing. Soalan seterusnya. Ruginya saya tak dapat ikut kuliah semalam. Saya ingat masjid Siti yang baru. Ni ulok ni. Semalam. Rupanya silap hari. Kecewa sangat, jauh sangat saya datang nak dengar kuliah Ustaz. Ustaz kuliah kat mana semalam? Semalam ni malam ni 10 Sya'ban ni tiap-tiap tahun dah kita. Dah 3 tahun turut dah kita buat di Losong. Di Losong malam. Jadi Siti yang baru tu kita ada lah. Kita baru kita kasi buat kuliah buka puasa lagi. Di hari yang sama, minggu yang sama buka puasa. Pukul 6 petang. Boleh buat ni. Kalau kuliah terkeluar dari jadual asal, saya harap sangat tolong umumkan. Saya rasa mungkin ramai yang terkilang juga seperti saya ni. Sebab kita tidak ingat nak kabur. Maknanya sibuk token. Patutnya kita kabur dah. Semalam dok di Siti yang baru. Jadi orang ingat Siti yang baru. Jadi nyak-nyak lagi. Kita pun tak ingat nak kabur kok. Letisang tidur malam. Balik daripada ketel tidur tu. Hari ni makan buluk 2-3 tepak buluk tak boleh. Kak apa tamu-tamu panggil nak pergi mana? Macam mana? Buka puasa kat ni tak ngajar lah. Tetap kita ngajar.
Ngajar kunaptang aja. Kunaptang aja di Kuatang, di Kemamang. Di Ketek, Dungung, kunaptang. Dia kunaptang tak nak tolak ku 5.5. Kalau Kuatang. Kedua nak tolak dah. Nanti tak ada rehat juga kan. InsyaAllah lah kita akan kabar dia pada kali-kali yang lain. Baik. Soalan yang seterusnya. Jangan lagi 10 minit. Orang dulu wakaf tanah perkuburan untuk anak beranaknya. Telah terlalu jarak yang lama, cucu cicitnya telah membatalkan pengemumian tanah perkuburan tersebut untuk anak-anaknya sahaja. Adakah betul niatan tersebut dengan kehendak agama? Dia kata dulu wakaf tanah untuk anak beranak. Lepas tu cucu hak ladil dia ni batal pengemumian. Batal gua ni. Tanah perkuburan tersebut untuk anaknya sahaja. Tak faham itu ya. Ya? Tahu dah memang wakaf tanah untuk anak beranak. Lepas tu cucu dia kata batalkan pengemumian tanah perkuburan tersebut untuk anaknya sahaja. Untuk anak saja. Memang dah. Dengar ni. Dia kata orang dulu, Tok Nyang dia tu, wakaf tanah ni untuk pengemumian anak beranak sahaja. Kemudian orang cucu dia pula gening, dia dibatal ke pengemumian tanah perkuburan tersebut untuk anaknya sahaja. Tak faham? Takut gini kot, cucu dia, Tok Nyang dia dulu, Pak Misal. Kabur tanah ni wakaf untuk ke bumi, buat jadi kubur anak beranak. Tapi cucu cicit dia ni, dia kata bukan untuk anak-anak saja, semua orang boleh. Takut gitu kot. Jawabnya bila luah lagi penggunaan, diharuskan pada syarat. Yang tak boleh, kau speak. Nah, dia kaedah gitu. Jadi kalau kita wakaf tu suruh buat nama surah, tutup giwat masjid. Lebih pada boleh. Nah, so kita kalau aku tanah ni, aku masih aku siap kamu, muatlah surah, awak boleh muat dalam 100 orang. Cucu dia buat surah muat 1000 orang. Boleh Tidak boleh buat awak 10 orang. Faham, kecil daripada kehendak tuang punya tanah, tak boleh. Jadi kalau Tok T dia kata wakaf untuk tanah anak-anak saja, anak cucu ni buka wakaf tu untuk semua orang boleh. Jadi manfaatnya kau besar. Bila kau besar, banyak boleh fadilat pada tuang punya wakaf. Bila banyak boleh dia, dibenarkan pada syarat. Kelak tak boleh. Kata tuan tanah wakaf, tanah ni wakaf untuk cucu anak beranak kita semua. Belah aku belah makmum boleh kata. Saya nak tanam sini. Cucu dia ni pula kata, anak-anak belah mak tak boleh. Belah ayah saja. Tak boleh pasal kecil, nak stopik tadi. Faham ke? Kalau gitulah kata, takut ditanya gitu. Adakah boleh ayat Quran tu di atas kertas dibakar dibuh dalam air dan digunakan untuk menjadi tujuan perbuatan? Adakah boleh tindakan tersebut? Tak ada nah ni yang kata boleh bakar untuk buat berobat. Yang adanya nah yang ada dalil-dalil yang diaku ke ahli salafus salih, ayat Quran tu ditulis. Dengan tulisan didendam di dalam air, tulisan tu sudah dalam air untuk buat minum, berobat tu ada. Sebab al-Baqarah Quran ni zaman Sayyidina Uthman, kerana ayat Quran itu takut orang salah baca. Telah terhimpun Mushaf Uthmani, hak salah-salah, hak lebih-lebih, hak surah hak salah tanda, hukum bakar. Jadi kita sekarang ni, kias dengan tu boleh kita bakar jika nak menyelamatkan Quran itu daripada buruk rosak di pijak orang, boleh bakar. Tapi kalau bakar ayat Quran, nawak bakar ayat, dan suruh satu-satu menyakit orang, tidak ada lagi dalil yang mengatakan harus. Soalan seterusnya. Apakah hukum menjulurkan kaki ke arah kiblat bukan saja untuk menghina kiblat, cuma menghadap kiblat ni kaki terunjuk takkan nak belakangkan kiblat? Jawabnya harus. Jawabnya harus. Kerana bila kita tak boleh sembahyang dalam keadaan duduk seperti tahiyat awal, kita boleh sembahyang duduk sila. Dari nak sila nak lipat kaki, pelipatan ni sakit, labu sini sakit, duduk menunjuk menghadap kiblat. Dan dalilnya lagi, bila orang mati kaki hadap ke kiblat. Mana kaki hadap ke kiblat ini tidak ditegak pada syarak. Tak bolehnya kecil dan belok menghadap kiblat. Itu ada nas datang. Kecil belok jangan menghadap kiblat. Soalan seterusnya. Apakah hukum perempuan yang berzina berkahwin masa mengandung anak lalu nikah? Ada ustaz kata haram dan wajib nikah semula selepas melahirkan anak zina itu. Jawabnya hukumnya adalah sah pernikahan tersebut. Kabar sama-sama nak berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh, tidak berlaku ijma'. Mazhab Hanbali, mazhab kita Syafi'i
Dan ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan berkahwin dengan perempuan zina yang ada anak dalam kandungannya adalah sah. Jadi ustaz ni kata mungkin dia ada pakar kaum mazhab Hanbali. Sebab kadang-kadang banyak sekali masuk buku-buku fatwa daripada orang mazhab Hanbali, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Aziz Bah. Begitu banyak di pasaran. Itu mazhab Hanbali. Kalau kita nak nampak nak cari fatwa-fatwa yang muafakat dengan mazhab Syafi'i yang biasa kita beramal, carilah fatwa daripada ulama-ulama Mesir, ulama Syria, ulama Iraq dan ulama daripada Jordan. Nampak? Kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Kalau Saudi Arabia, kebanyakannya orang Hanbali. Jadi berlaku pening sikit. Betul fatwa aku cara dia. Tapi kita jadi dengar, jadi lain. Lain tu jadi bolok orang. Tahu tak? Begitu. Jadi hukumnya, pernikahan itu adalah sah. Cuma dalam mazhab Hanafi, tak boleh jima' mereka selepas daripada melahirkan anak. Dalam mazhab Syafi'i, makruh jima' mereka setelah melahirkan anak. Ada beza itu? Faham tak? Soalan seterusnya yang terakhir lah. Apa perlu kau? Pada masa sekarang banyakkan doktor kelahiran yang menyambut kelahiran anak kita keadaannya laki-laki. Jadi saya nak tanya, apakah hukumnya doktor laki-laki yang menyambut kelahiran anak kita? Lebih-lebih lagi doktor itu bukan Islam. Mari seorang cek jalan. Ni saya naik malu. No atau kakak penyek swasta titi tadok pula. Modal ikan. Lain ni nak banyak kaya dah. Ayah dah lagi lah buat pengakuan. Dalam TV. Ni juga 3 juta. Tak? Tapi wakil mula lagi. Kira-kira darurat. Jadi nak buat gua ni ustaz. Orang ngadang baru. Nak buat gua ni jangan beranak lah binimu. Begitu. Jadi hospital ni betul lah. Orang ambil kesempatan. Betul kadang-kadang. Kalau Messi tu dia dah pelakuan. Doktor muda. Kadang tendang tahu tak kuasa kat orang beranak. Orang beranak ni hospital. Bukan berjual. Duduk sila. Duduk kekeng belaka. Mari seorang tengok. Okey. Alright nama. Sendiri juga tahu. Padahal habis boy. Itu masalah. Bukan nak kata cerita sini yang berlaku. Yang dilaporkan berlaku gitulah. Jadi kalau ada bikin beranak kat swasta. Tak ada bikin nak buat lagu ni lagu mana. Jadi kalau kena doktor puan berlaku dia tahan kira. Ada orang tanya kan doktor lelaki. Bini dia tak puan berlaku. Nasib baik puan berlaku dah lelaki. Nelbong. Lelaki 2-3 orang. Yelah kabur ke lelaki dia. Ada gitu. Jadi kalau kita hello pun tak apa juga lah. Kalau terang hello. Beranak dengan bidang kapung. Tak ada masalah. Beranak dengan bidang kapung. Beranak di rumah. Buat kabar lah. Tak dang nak panggil tak dang. Bila nampak tu bit baru dah budak, telefon. Itu sesat sini dah. Lesi mari tu semua. Sesat sini. Bebel gitu lah. Pasal apa dah dia awal-awal gitu. Bini tu cara dia. Hello dia. Tak. Jangan kabar ke hospital gitu. Sebab dia tekan. Kalau kita buat sini, kalau tak pergi hospital, payah surat beranak lah apa. Ni cuma ni tak. Tu cara lagu ni. Coba bidang kapung. Bidang kapung tahu dia lah. Dan kapung ada dalam dengan bidang Allah Ta'ala tahu dia. Hak pandai lah. Bila dah maknanya budak tu dak, orang perempuan isteri ni dak layak dan nak pergi hospital, maka siapa Messi sekalipun dia akan selesai situ. Macam baru ni. Orang surah kita ada beranak di pelakon dia tau. Depan penjara Malang. Jemaah kita. Balik daripada ke Mamang. Tak dah sampai depan penjara Malang. Beranak dalam sektor estimah. Tu yang orang kita, bini kita beranak. Benar ni. Habis kita pakai Mamang. Dia kata bini kita beranak tengah jalan depan jing. Reka tunggu kita. Padahal orang lain. Pasal di belakang bank tu tulis nama website saya, ustazazhar.com. Jika bank saya tu. Lepas tu ada buat nama kita. Ada 2-3 orang tengok saya di basuh darah kat basuh kereta. Dah lah. Jadi kau banyak. Kalau kita lock ni kaki patut nikah pula untuk bijang. Ni ada bang bodoh ni. Kan dia tipu sama. Dia tipu sama. Macam bila kita dia boleh dengar cerita-cerita kita percaya. Kita wadah lagi. Bila kita wadah lagi macam mana dia nak beranak bini bodoh mu.
Nah, dia kita cerdik dia. Nak mengatakan dia ni bawa mau situ. Nah, dia gitu. Jadi bila dah mari lewat dah aku senang, dia awak ni kita bila dia ada benda lah. Nah, dia gitu. Tapi nanya dia habis nak kapung pula. Nah, minta lah, maknanya biarlah ramai doktor-doktor kurang. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi